Assalamualaikum, nama saya Husna Farhanis binti Husaini. Okey, hari ini saya kongsikan beberapa cara macam mana kita nak masak Peking duck. Peking duck tu apa? Peking duck tu adalah masakan yang berasal daripada China dan popular di Beijing. Okey, sebenarnya Peking duck ni ramai sangat yang teringin nak makan itik gantung ni. Tapi halal dan haram yang membataskan. Sebab biasanya Peking duck ni adanya dekat kedai Cina, warung-warung Cina. Jadi kita orang Islam mesti rasa was-was untuk makan dan cuba. Jadi sekarang saya akan tunjukkanlah cara-cara macam mana nak buat Peking duck yang halal untuk dimakan. Jom kita buat sama-sama. Jadi sekarang kita akan buat hoisin sauce dulu. Sebenarnya ada je kat luar orang jual hoisin sauce. Tapi memandangkan kita tak ada, jadi kita buat sendiri hoisin sauce guna bahan apa yang ada kat rumah. Okey, jadi ini bahan-bahan yang kita perlukan. Pertama, kita perlu ada halia. Kedua, bawang putih, peanut butter, madu, cuka, minyak bijan, light soy sauce, sedikit serbuk black pepper, sos Thai, 5 spice powder, okay, dan tauco paste. Okay. Untuk detail kuantiti saya akan attachkan di description. Seterusnya, apa yang kita perlukan? Kita perlukan ladle, kita perlukan pan. Kalau guna non-stick pan, kita kena guna wooden spoon supaya permukaan dia tak calar. Okey, jadi lepas tu kita satukan semua bahan-bahan tadi. Kacau hingga sebati. Ni dah siap. Kita akan tutup api dan ketepikan. Kita buat itik pula. Okey, untuk marinate itik, kita perlukan hoisin sauce, ginger, 6 biji limau kasturi dan 5 spice powder. Okay, mula-mula kita masukkan 5 spice powder. Lepas tu air limau, ginger dan hoisin sauce. Kita satukan dalam satu mangkuk. Jadi kita akan gunakan ini untuk marinate itik. Kita kacau sampai dia sebati. Kita akan mula marinate itik ni. Okey. Biasanya kalau kita untuk buat Peking duck ni, kita akan sama ada tiup ataupun supaya kulit ni terlerai daripada isi. Okey, dan dia akan jadi lebih crispy. Okey. Bahan-bahan marinade tadi ni kita akan ambil separuh dan masukkan ke dalam itik ni, perut itik ni. Okay, kita ratakan dekat bahagian dalam dia. Okay. Bila dah rasa semua dah sekata, kita boleh masukkan bawang Holland. Okay, tujuan kita masukkan bawang Holland ni
untuk biar dia lagi mendada. Kita masukkan bawang putih dan daun bawang. Okey. So macam ni. Lepas tu kita akan jahit dia, skewer dia biar bahan yang diperap tadi tu meresap. Dan tidak akan terkeluar lah bila kita poach nanti. Okay, apa kita perlukan? Boleh guna lidi je. Yang cucuk sate tu, kita cucuk dekat bahagian lapisan atas kulit dia dan kulit yang sebelah sini. Okay. Ulang step tu sampai lubang ni tertutup sepenuhnya. Sah. Okay, dah siap kita skewer dia. Jadi lebihan marinade kita tadi, kita akan lumur dekat itik ni. Tapi sebelum tu kita boleh tambah dengan sedikit gula perang. Okay, kita akan kacau dia sehingga sebati. Bila semua dah sebati macam ni, kita boleh start lumur pada setiap permukaan itik ni. Okay, macam saya beli yang frozen, jadi keadaan dia kurang cantik lah. Okay, sikit lumur, urut-urut dia sikit. Balikkan dia lah. Balikkan. Oh. Ratakan bahagian sini pula. Okay. Okay, lepas tu apa kita perlukan? Tali untuk gantungkan dia. Tujuan kita gantung dia ni untuk biar dia kering dan air daripada itik ni tak adalah, biar dia kering. Okay, so kita akan, disebabkan kita tak ada besi, biasanya orang akan cangkuk je dekat kepak dia ni besi, tapi kita guna apa ada kat rumah. Saya ada tali, kita akan buat macam ni. Sebelah ni pun kita akan ikat juga sama macam tu. Okay. Lepas dia kering, kita akan perap dia ataupun masukkan dalam peti selama 1 hingga 2 hari. Lagi lama lagi sedap, lagi crispy kulit dia. Okay. Kita sarungkan je dekat dia punya kepak ni. Lagi satu. Sarungkan lagi satu. Macam tu. Tengok boleh angkat ke tak? Okey. Lepas kita ikat tali tu, dia akan jadi macam ni lah kalau kita gantung. Okey. Tu biar terkulai dia punya kepala ni. Macam ni. Berat ya? Okay.
Okey, macam inilah keadaan dia bila kita gantungkan dia. So kita akan biarkan dia kering dalam setengah jam hingga 1 jam. Biar air dia semua turun. Okey, untuk step seterusnya, kita kena rebus air. Tunggu sampai air tu dah mendidih. Dan kita akan poaching dekat atas badan itik ni. Supaya, okey, proses tu dipanggil poaching. Untuk cekangkan lagi dia punya kulit tu. Okay, so kita akan buat, akan siram dekat atas badan itik ni. Siram je dia sampai semua permukaan dia kena. Okay, daripada kepala dia pun kena juga. Siram je. Okey, ni tadi kita dah siap poach dia. Okey, dan kita akan biarkan tergantung lagi dalam sejam hingga 2 jam. Okey, sekarang kita nak buat coating ataupun wax untuk itik tadi sebelum kita bakar. Okey, sepatutnya kita guna maltose, tapi kita tak ada maltose, kita pakai glukos je. Kita ambil dalam 3 sudu. Lepas tu kita pakai kicap manis. Dan minyak bijan. Okay. Kita kacau sampai dia sebati. Macam ni lah. Jadi macam ni. Dan kita akan coating dekat permukaan kulit itik tu. Okey, kita ambil yang kita dah bancuh tadi. Coating je. Coating rata-rata. Ni yang buat sedap nanti. Crispy. Balikkan pula. Leher dia. Okay. Leher dia sikit. Make sure semua part kena. Kat celah-celah ketiak dia ni. Peha. Belakang. Okay. Dah siap. Okey, lepas kita settle coating ni, kita akan bakar dia dalam suhu 250 darjah Celsius selama 30 minit. Okey. Okey, kalau kita nak bakar, kita kena placekan dia dada kat atas. Saya tunjuk. Sekejap ya. Kalau kita nak bakar, kita kena facingkan dada itik ni dekat belah atas. Macam ni. Okey. Okey, lepas kita facingkan dada itik ni ke atas, kita akan bakar selama 30 minit. Lepas habis bakar 30 minit tu, kita keluarkan, kita coating lagi sekali
itik ni dengan bancuhan yang kita bancuh tadi, bakar lagi sekali 30 minit lagi. Okey. Okey, untuk peking duck tu, kita akan gunakan kulit popia untuk dimakanlah bersama itik tu. Boleh je kalau nak guna tortilla wrap, nasi pun boleh, tapi kita nak buat inovasi sikit, kita nak guna kulit popia. Jadikan dia bentuk macam ni, mangkuk. Okay. Jangan lama-lama sangat, cukup warna macam tu je. Popia ni sekejap je, kalau tak nanti dia hangit. Bentukkan dia biar ada ruang. Kita boleh letak itik kat tengah-tengah dia tu. Sekarang kita akan searkan itik ni dengan minyak panas. Lagi hangat. Ratakan dia dekat seluruh permukaan itik tu. Girus dia macam ni. Okay, balikkan dia pula. Girus lagi. Nampak sedap kan? Tak sabar nak makan. Bau dia pun menusuk kalbu. Okey. Bila buat macam ni kena hati-hati sebab minyak dia terpercik-percik. Bahaya. Okey, kita baru lepas sear dia tadi. Dan kita akan cabut dia punya skewer. Skewer kita dah cabut. Okey. Untuk keluarkan air dia. Masih banyak lagi air kat dalam tu. Jadi kita kena tonggengkan dia. Biar air dia dah kat dalam semua terkeluar. Jus-jus dalam itik tu tadi. Okey. Bila dah make sure semua keluar, kita akan start potong. Dan bukalah dia punya tali tu. Dan tengah buka. Okey, sekarang itik dah siap. Kita akan mula potong dia. Untuk tengok dia crispy ke tak, cuba buat macam tu. Kalau bunyi macam ni, rangup lah maksudnya. Okey. Okey, kita akan start potong. Kita akan start daripada bahagian dada dia. Uish. Tengok bahagian dalam dia betul-betul masak. Rangup di luar, lembut kat dalam. Potong bahagian tengah dia macam ni. Potong sikit je, jangan potong sampai habis. Okey. Pastikan pisau kita tu serong. Letakkan atas pinggan. Ya.
Okay, kita ambil kulit popia tadi yang kita dah goreng. Okay, kita ambil salad. Mix salad. Okay, letakkan macam tu. Okay, yang sayur kat tepi ni, ini adalah carrot, timun dan sengkuang yang kita potong dalam potongan julienne. Okay, sos tu kita guna hoisin sauce yang kita dah buat tadi tu untuk marinate dan beberapa bahan lain lah. Untuk sos dia. Okay, jadikan bentuk macam ni. Letakkan sos dia sikit macam ni. Kita buat plate lagi satu. Okey, ambil satu keping tortilla wrap. Potong bahagian tengah, bagi dua macam ni. Lipatkan dia supaya jadi bentuk mangkuk. Jadi bentuk cone macam tu. Masukkan mix salad. Sebelum tu, masukkan sos sikit. Biar ada rasa. Buat kita punya itik tu lagi sedap. Okay, masukkan sengkuang sikit. Timun. Okay, carrot sikit. Okay. Masukkan je itik kat dalam dia ni. Okay, bungkuskan dia. Jadikan bentuk cone. Okay. Okay, dah siap menu itik kita hari ni. Senang kan? Mudah sangat step-step dia untuk kita ikut. Bahan pun apa yang ada kat rumah je. Jadi, jangan lupa subscribe Yanis Channel. Tekan butang like. And share juga dekat kawan-kawan supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat daripada apa yang kita belajar hari ni. Terima kasih semua. Jumpa lagi.